Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sambung daripada kitab Fathur Rahman. Tajuk pada Al-Mudrik As-Sani kan, ataupun Al-Mudriku As-Sani. Al-Mudriku As-Sani. Al-Khabaru. Baca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومشايخه وتلاميذه في الدارين آمين. المدرك الثاني الخبر. تعريفه. والخبر قدمت تعريفه وعرفه المصنف بقوله ما صح أن يقال في جوابه أي في جواب السؤال عنه صدق أو كذب، ويعبر عنه بما يحتمل الصدق والكذب لذاته أي من حيث هو، إذ هو بالفرض نظرا إلى الواقع إما صادق أو كاذب بلا تردد، لأنه كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صدقا أو لا تطابقه فيكون كذبا. Okey. Mudrik yang kedua ialah khabar. Yang pertama ialah hawas al-khams. Yang seterusnya khabar. Jadi kita kata bagaimana wasilah mendapatkan ilmu? Pertamanya dengan panca indera, yang kedua dengan khabar. Wal khabaru qaddamtu ta'rifahu. Aku telah sebut takrif ni dulu mula-mula kan. Wa 'arrafahu al-musannifu, dan telah mentakrifkan akan khabar oleh musannif biqaulihi, dengan katanya ma sahha an yuqala fi jawabihi sidqun aw kadhibun, iaitu yang sah dikata pada jawabnya, ai fi jawabis suali anhu, pada jawab soal tentangnya. Kalau ditanya tentang sesuatu itu, khabar tu pernyataan. Jadi pernyataan itu boleh ditanya sidqun au kadhibun, benarkah khabar itu ataupun dusta khabar itu. Ditanya tentang sidqun au kadhibun. Wa yu'abbaru anhu, dan ditakbirkan daripadanya, daripada takrif ini. Takbir lain jugalah yang lebih masyhur, iaitu khabar itu apa? Ini takrif lain wa yu'abbaru anhu, ditakbirkan daripadanya anil khabar dengan takrif, dengan takbir bagi takrif itu ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi, iaitu yang menerima benar dan dusta lidzatihi, melihatkan kepada diri sesuatu, diri pernyataan itu, tanpa melihat kepada asbab luaran. Dengan semata-mata melihat bahawa dia tu ayat pernyataan yahtamilu sidqa wal kadhib, maka dia itu dipanggil khabar. Ai min haitsu huwa, dari segi dia itu khabar, tanpa mengkaitkan kepada khabar siapa, tanpa mengkaitkan kepada mutabaqah dia. Idh huwa bil fardi nazaran ila al-waqi', kerana dia dengan diandaikan melihat kepada waqi', imma sadiqun au kadhibun, maka kalau melihat kepada waqi' hakikat sebenar, khabar itu bukan yahtamil, dia sama ada sadiq atau kazib. Faham tak? Faham? Kalau melihat pernyataan itu, melihat bin nazaran ilal waqi', kepada hakikat realiti, dia bukan yahtamilu dah, dia memang confirm sama ada betul atau salah, tu je. Jadi yahtamilul kadhiba was-sidqa itu lidzatihi, bukan nazaran ilal waqi'. Faham kalau nazaran ila waqi' memang tak ada yahtamilu dah lah, memang dia sama ada benar, sadiq atau kadhibun. Itu nak beritahu tu. Bila taraddudin, tanpa taraddud. Li'annahu, kerana khabar itu kalam,
percakapan yakunu li nisbatihi, yang adalah bagi nisbahnya kharijun. Jadi khabar ni ayat, kalam, yang mana kalam ni berlaku nisbahnya pada kharij. Apa yang diucapkan tu berlaku realitinya pada kharij. Maka tutabiquhu tilkan nisbah, menepati oleh tutabiquhu tilkan nisbah, menepati akan khabar oleh tilkan nisbatu, oleh nisbah tersebut, menepati oleh nisbah tersebut akan, bukan akan khabar, akan wakil. Tutabiquhu ay tutabiqul kharij. Tutabiquhu mayuk dekat mayuk dekat kharij. Tutabiquhu ay tutabiqul kharija tilkan nisbatu, menepati akan kharij oleh nisbah itu, fayakunu sadiqan, maka dipanggil sadiq, sidqan, fayakunu sidqan ay nisbah tu sidqan panggil. Faham tak? Ulang balik. Li'annahu kalam, kerana khabar itu kalam, yang mana yakulu li nisbatihi kharij, kalam yang ada pada penisbahannya itu ada realiti pada kharij. Tutabiquhu tilka nisbatu, menepati akan kharij itu oleh nisbah tersebut, fayakunu sidqan, maka jadilah khabar itu betul, sidqan. Aula tutabiquhu, atau tidak menepatinya, fayakunu kadziban, maka jadi dusta. Berkaitan ni ana teringatlah, kita nak kembali balik, sebab soalan ni Ustaz Muah tanya anak baru ni. Sebab dalam ni tak ada orang tanya, dia tanya luar. Takut ada silap faham. Buka surat 47. Ada perkara yang mungkin anda tak jelas, sebab anda ingat je faham dah. Pada masalah akhiru qaulai asy'ari. Cuba tak? Wa akhiru qaulai asy'ari annal idrakati, pada masalah idrak ay bil hawas laysat min qabilil ulum, bukan termasuk daripada ulum, yakni maklum ilmu yang yakini. Binaan ala tafsiril al-ilmi, kerana dibina atas penafsiran al-ilmu, ilmu di sisi takrifnya, kama fil mawaqif, seperti mana dalam mawaqif oleh Imam Iji, bi annahu sifatun tujibu tamyizan bainal ma'ani. Jadi ma'ani ni ialah umur aqliyah, la yahtamilu muta'allaquhu an-naqib. Jadi benda aqliyah ni yang tidak menerima muta'allaq dia, akan lawang dia. Okey. Hak ni qaul ta'khir Imam Sya'ri. Wa qauluhul akhar, pandangan Imam Sya'ri yang satu lagi, yang awal, mabniyun ala tafsirihi, atas mentafsirkan oleh Imam Asy'ari bidzalika, dengan tafsir, dengan takrif yang tadi, lakin bihazfil ma'ani, tapi dengan dihazaf ma'ani. Bezanya takrif yang akhir tamyizan bainal ma'ani. Jadi ilmu ilmu itu ialah sifat yang mewajibkan tamyiz bainal ma'ani. Maka perkara yang melibatkan, dapat membezakan perkara ma'ani akliyah yang la yahtamilun naqi, benda itu dipanggil ilmu. Maka idrakat laisa min qabili ilm, bukan daripada pihak ilmu. Kerana idrakat ni melibatkan hawas, ia bukan melibatkan ma'ani. Itu qaul ta'khir Imam Sya'ri. Atas pandangan Imam Sya'ri satu lagi, ta'rif tadi bihasfi bainal ma'ani, hazah bainal ma'ani. Maka atas qaul satu lagi, al-idrakat minal ulum. Qaul yang pertama, al-idrakat minal ulum. Jadi qaul yang terakhir, al-idrakat laisa minal ulum. Dia laisa minal ulum. Kerana ta'rif ilmu di sisi ta'rif Imam Sya'ri yang kedua, tamyiz bainal ma'ani. Hak ni tamyiz la yahtamilu naqib. Maka dia tidak kaitkan al-ulum dengan ma'ani. Bila begitu, merakumilah idrakat. Kerana idrak dengan hawas ni boleh tamyiz juga. Idzil murad, yang jadi keliru idzil murad. Idzil murad ni al-murad biha bil ma'ani al-umurul al-aqliyah.
Kerana yang dimaksudkan dengan ma'ani ni umur akliyah. Jadi al-idrakat bil hawas bukan umur akliyah. Maka sebab itu laisat minat min qabil ulum. Jadi idil murad itu merujuk pada illah bagi kaul Imam Asy'ari yang terakhir, akhirul qaulai. Akhirul qaulai Imam Asy'ari itu. Situ maka yakhruju biha idrakul umur hissiyah. Tak masuklah itu. Ya habis. Waktu je. Balik pada masalah takrif tadi. Aula tutabiku fayakunu kadhiban. Sambung. Sidqul khabari wa sidquhu ay al-khabari mutabaqatuhu ay mutabaqatu hukmihi lil waqi'i ay al-kharij alladhi yakunu li nisbatihi al-kalam al-khabari wa kadhibuhu adamuha ay adamu mutabaqatihi lil waqi'i. Okey, berhenti situ. Kemudian masuk pada sidqul khabar. Benar atau tak benar khabar tu? Sidquhu ay al-khabari mutabaqah. Benar khabar ialah menepati mutabaqatuhu, menepati khabar, ai mutabaqatu hukmihi, menepati hukum khabar itu lil waqi'. Hukum khabar maknanya nisbah lah. Menepati hukum khabar, yakni nisbah tu bagi waqi'. Waqi' itu apa? Al-khariji alladhi yakunu li nisbatihi al-kalamul khabari. Kharij yang mana adalah nisbahnya itu kalam lafzi, kalam khabari. Yakun adalah bagi penisbahannya itu al-kalamul khabari. Kalam khabari itulah yang dibuat penisbahannya. Dan dusta wa kadhibuhu adamuhu ay adamu mutabaqatihi lil waqi', tidak menepati hukum khabar bagi waqi'. Nisbah yang dipaham daripada khabar itu tidak menepati realiti luar hakikat sebenar. Wa qila sidquhu mutabaqatuhu li'tiqadil mukhbiri walau kana khata'an wa kadhibuhu adamu mutabaqatihi lahu walau kana sawaban. Faqaulul qaili as-sama'u tahtana mu'taqidan dhalika sidqun wa qawluhu as-sama'u fawqana ghairu mu'taqidin dhalika kadhibun. Okey. Pandangan kedua, sidqul khabar tu mutabaqatuhu li'tiqadil mukhbir, menepati khabar bagi i'tiqad mukhbir. I'tiqad orang yang mengkhabarkan itu, orang yang menceritakan itu. Maknanya kalau orang yang menceritakan itu pada dia benda tu betul, maka percakapan tu dikira betul. Walau kana khata'an, walaupun apa yang diberitahu itu salah. Ini gini masalah sikit. Kalau benda tak ni masalah. Masalah. Jadi maknanya payah nak dapat hakikat. Sebab hakikat benar tu. Saya tak berdusta dah, sebab saya yakin gitu. Ia kena beza antara dusta dengan tak bersalah kerana tidak menipu. Ada tak sengaja menipu tak? Tak sengaja berdusta. Tukil ni memang pandangan ni berat sikit. Jauhlah pandangan ni. Wa kadhibuhu, dusta khabar itu adamu mutabaqatihi lahu, tidak menepati khabar itu bagi i'tiqad mukhbir. Dia pada dia lain, dia cakap lain. Itu baru dusta. Walau kana sawaban, walaupun hakikat yang dia beritahu itu betul. Maka perkataan orang berkata as-sama'u tahtana, langit itu bawah kita, mu'taqidan zalika, dalam keadaan dia i'tiqad memang langit itu bawah kita. Maka betul. Langit bawah kita, betul tak? Langit bawah kita, betul tak? Cakap dengan Salafi dia jadi betul. Sebab bawah bumi kan ada langit ni. Ke mana? Kan atas ya? Ke mana? Bumi pula. Ada langit. Langit ke mana? Ke atas je ke? Ke bawah bumi tu. Tak ada kata langit bawah kita tak. Bawah tu nisbah bahagian kaki lah, itu bumi. Tapi bawah bumi tu boleh jadi langit pula lah.
Sebab bentuk langit tu dia mengelilingi kan. Jadi benda cerita ma wara al-his ni payahlah maka dia andai kata dia i'tiqad memang langit itu bawah kita, maka orang tu betul lah. Wa qawlu as-sama'u fawqana ghaira mu'taqidin li dzalika kadhibun. Dia kata langit itu atas kita, tapi dia tidak mengiktikadkan itu, dusta juga, walaupun pada realiti memang langit itu atas kita. Jadi yang kedua ni mengikut pada i'tikad mukhbir. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن. Okey, al-hukmu zihni tu i'tikad tu maksud hukum zihni, apa yang dihukum oleh akal, yang jazim, hukum yang jazim oleh akal ataupun yang rajih. Fa ya'umul ilma wadh-dhann, maka merangkumi i'tikad itu ialah ilmu yakini, ilmu maksud al-yakini ataupun zon. Dikira i'tikad tu umum, meliputi ilmu yakini dan juga zon. Okey. وقيل صدقه مطابقته للواقع والاعتقاد بأنه مطابق وكذبه عدم مطابقته لهما. Okey, wakila kaul yang ketiga mengatakan sidquhu sidqul khabar mutabaqatul khabari lil waqi'i wal i'tiqadi. Mutabaqah dengan waqi' dan mutabaqah dengan i'tiqad bi annahu mutabiq. Nak kata boleh gitu? Sekejap. Mutabaqatu lil waqi' wa i'tiqadu bi annahu mutabiq. Gitu. Jadi baca gitu lah. Mutabaqatuhu lil waqi' wa i'tiqadu bi annahu mutabiq. Gitulah. Mutabaqatuhu lil waqi' boleh gitu. Tak. Rasanya i'tiqad di atas pada waqi'. Sebab muqabil dia tu kadhibuhu adamu mutabaqatihi lahuma. Situ. Jadi baca mutabaqatuhu lil waqi'i wal i'tiqadi. Mutabaqah khabar bagi waqi' dan i'tiqad dengan bahawa khabar itu mutabiq. Dan i'tiqad dengan bahawa khabar itu mutabiq. Jadi kaul ketiga ni syarat dua. Perkataan tu menempati realiti dan menempati i'tiqad. Kadhibuhu dusta, adamu mutabaqatihi, adamu mutabaqatil khabar lahuma ay lil waqi' wal i'tiqad. Baru kira dusta. Makna orang tu berdusta kalau perkataannya itu tidak menepati realiti dan tidak menepati i'tiqad dia. Ini pandangan Mu'tazilah lah, antaranya Jahiz. Syekh Jahiz daripada Mu'tazilah. Jadi dia syarat dulu. Kalau dikabur betul pun tak ada, tapi dalam hatinya dia rasa tak betul, maknanya dia telah berdusta. Benarnya bila apa yang realiti sebenar berlaku gitu dan dalam hati i'tiqad gitu. Jadi ada as-sidqu di sisi Mu'tazilah ni murakkab. Ia kena bukan sekadar mutabaqah lil waqi' saja, tapi mutabaqah lil i'tiqad pula. Okey. ولا واسطة بينهما أي بين الصدق والكذب على الأصح فيهما. Dan tidak ada wasitah perantara antara keduanya. Benar dan salah tak ada tengok. Benar pun tidak, salah pun tidak. Tak ada RNA. Tak ada pertengahan ni. Manzilah baina manzilah ni tak ada. Ai baina sidqi wal kadhib ala al asah fihima, atas yang paling asah pada keduanya pada ai fi ta'rifihima. أما على القولين الأخيرين فتثبت الواسطة. أما على أولهما ففي الخبر الساذج بفتح المعجمة وهو ما ليس معه اعتقاد طابق الخارج أولى. وأما على ثانيهما ففي أربعة وهي
أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا وأن ينتفي اعتقاده عدمها في غير المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا. Nak molek. Jadi wasitah tak ada lah atas kau yang asal, benar salah gitu je. Ai fi ta'rifihim. Okey. Wa amma fi qaulainil akhirain, ada pun pada dua kaul yang akhir. Mana? Kaul yang kedua. Kila yang mana? Yang tadi yang jahil satu, yang kedua qila sidquhu mutabaqatuhu li'tiqadil mukhbir sahaja. Dah, li'tiqadil mukhbir. Atas kaul yang kedua, fatasbutul wasithah. Mana ada wasithah antara benar dan juga salah. Ada perkara yang benar pun tidak, salah pun tidak. Macam mana tu? Amma ala awwalihima, atas yang pertama daripada keduanya. Yang pertama keduanya mana se? Yang pertama kedua mana se? Pak tadi tu. Mutabaqatuhu li'tiqadil mukhbir. Mutabaqatuhu li'tiqadil mukhbir. Khabar itu yang menyamai dengan i'tiqad orang yang beritahu. Atas yang pertama, macam mana ada pertengahan tu? Fafil khabari fadhaj. Fafil khabari fadhaji. Pada beri cerita fazaj. Saja ni makna cakap kosong. Cakap tak ada i'tiqad. Cakap yang sia-sia. Fazaj. Wa huwa ma laisa ma'ahu i'tiqad, iaitu percakapan yang tidak ada i'tiqad. Dia tu tak pegang, dia kata saja. Dia pun tak pegang. Kata semata-mata kata, dia tak i'tiqad pun. Kalau tak i'tiqad nak kata apa? Nak kata betul. Betul dengan dia kena i'tiqad. Nak kata salah. Salah kan mesti dia i'tiqad sebaliknya lah. Dia sekarang ini i'tiqad betul pun tak, i'tiqad salah pun tak. Jadi dia percakapan qaulus sazah ini tidak dikira sidqun, tidak dikira sabit, tidak dikira kazib. Tabaqal kharija amla, sama ada menepati realiti luaran atau tidak, tak kira. Itu jalan sabit wasithah bagi kaul yang kedua tadilah. Okay. Wa amma ala thanihima, atas yang kedua daripada keduanya. Mana kaul yang jahil tadi, yang mana asidku tu murakkab, mutabaqatul waqi' ma'a mutabaqatil i'tiqad. Okey. Fa fi arba'atin, maka berlaku berlaku pada empat wajah. Empat wajah. Jadi wasithah pada kaul jahil ni boleh empat wajah. Yang dikira benar pun tidak, dusta pun tidak. Apa dia? Wahya an yantafi i'tiqaduhu al-mutabaqata fil mutabiq. Dia menafikan i'tiqad mutabaqah pada perkara yang mutabik dengan hakikat. Hakikatnya betul, tapi pada dirinya dia tidak i'tiqad. Contohnya, Masjid Abidin di Negeri Terengganu, Masjid Abidin di Kuala Terengganu, hakikatnya gitu. Tapi dalam i'tiqadnya dia tak i'tiqad Masjid Abidin ni bukan di Kuala Terengganu ni. Jadi situ adakah dikira sebagai benar? Tak, sebab apa? Hanya ada sesyarat je, mutabaqah bagi waqi'. Tak mutabaqah dengan i'tiqad, bab i'tiqad je dia tidak mengiktikadkan mutabaqah. Walaupun realiti mutabaqah. Adakah dusta? Tak juga, sebab dusta mesti tidak menepati pada realiti dan tidak menepati pada i'tiqad. Sekarang ni menepati salah satu, maka tidak kazib, tidak sidqun. Taswir macam mana? Bi an ya'taqida adamaha, dengan bahawa dia i'tiqad adamal mutabaqah. Satu wajah. Aw lam ya'taqid syai'an, ataupun dia tidak i'tiqad apa-apa. Dia sebut je, dia tak i'tiqad apa-apa. Masjid Abidin ni
Masjid Abidin Masjid Abidin duduk Kuala Terengganu. Dalam hati dia tak i'tikad. Dia kata Masjid Abidin di Kuala Terengganu, tapi dalam hati dia tak i'tikad. Tadi dia i'tikad Masjid Abidin di Kemamang. Nampak? Yang ni dia tak ikut apa-apa. Dia cakap je Masjid Abidin Kuala Terengganu, tapi percakapan dia menepati mutabik lil waqi'. Tapi i'tikad dia tak ada i'tikad. Dua dah situ. Wa an yantafiya i'tiqaduhu adamaha fi ghairil mutabiqi. Dia mengiktikadkan adamaha, ketiadaan mutabaqah, fi ghairil mutabiq, pada yang tidak mutabaqah. Mana? Yang tidak mutabaqah, yang tidak mutabaqah lil waqi'. Maknanya khabar yang tidak mutabaqah lil waqi'. Masjid Abidin di Kemamang, tu khabar dia. Khabar tu ghairu mutabiqah, ghairu mutabaqatin lil waqi'. Pada realiti Masjid Abidin bukan Kemamang. Dia tidak mengiktikadkan apa nama ni? Benarnya. Dia tidak mengiktikadkan benarnya Masjid Abidin itu di Kemamang. Taswir macam mana? Bi an ya'taqidaha. Yang tafi i'tiqad adamha, ternafi i'tiqad ketiadaan mutabaqah. Ternafi i'tiqad ketiadaan mutabaqah. Apa makna? Jaga molek ni. Yang tafi i'tiqaduhu adamaha adaman mutabaqah. Sebab apa? Syarat untuk kazib dia i'tiqad adamun mutabaqah, dan realiti pun adamun mutabaqah. Sekarang ni dia i'tiqad, dia menafikan i'tiqad adamun mutabaqah. Makna apa? Ayat ni salbung dua kali tu, nafi dua kali. Faham tak? Nafi dua kali, makna dia i'tiqad mutabaqah. Faham tak ni? Nak ni faham tak ni? Faham tak? Yang tafi i'tiqaduhu adamaha, menafi oleh i'tiqadnya ketiadaan mutabaqah. Makna apa? Dia i'tiqad? Tak. Dia i'tiqad benda? Menafi i'tiqadnya ketiadaan mutabaqah. Makna? Dia i'tiqad mutabaqah. Dia i'tiqad, dia nafi dak mutabaqah. Nafi dak mutabaqah. Dengar, jaga molek ni. Nafi dak mutabaqah. Lepas tu ayat-ayat Syekh Zakaria Ansari ni kena selu-selu. Kena beraluh. Nafi tak mutabaqah mana? Nafi tak mutabaqah makna mutabaqah lah. Betul tak? Tu ayat-ayat positif lain tu. Dan masalah nafi ni. Tidak dia buat sebut buat isbat. Sebab ayat ni ayat nak nafi. Nafi tak mutabaqah maknanya mutabaqah lah. Sebab tu dia mari buat tolong. Bi'an ya'taqidaha. Dengan bahawa dia i'tiqadkan mutabaqah. Nombor 3. Dia i'tiqad mutabaqah. Khabar tu memang ghairu mutabiq lil waqi'. Dia kata Masjid Abidin di Kemamang. Khabar realiti tak menepati. Tapi dia i'tiqad memang Masjid Abidin di Kemamang. Jadi ikut takrif Jahiz Mu'tazilah, hak ni betul pun tak panggil, dusta pun tak panggil. Faham tak? Aw lam ya'taqid syai'an, ataupun dia tidak i'tiqad apa-apa. Nombor ni surah 4. Masjid Abidin di Kemamang. Dia pun tak i'tiqad di Kemamang pun, tak i'tiqad apa-apa pun. Betul pun tak, tidak pun tidak i'tiqad apa-apa, tidak i'tiqad apa-apa. Maka ni juga tidak dipanggil kadzib dan tidak dipanggil sidqun di sisi qaul yang ketiga ni. Itulah. Okey, apa?
madlulul khabari thumma madluluhu Madlul khabar. Cerita tentang madlul khabar. Khabar ni ayat penyata. Apa madlulnya? Apa petunjuk daripada ayat tu? Pernyataan itu. ثم مدلوله أي مدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة في الخارج كقيام زيد في قام زيد لا وقوعها أي لا ثبوتها فيه وإلا أي ولو كان مدلوله وقوعها فيه لم يكن كذبا الوجه لم يحتمل كذبا وهذا ما رجحه الإمام الرازي وغيره لكن رجح السعد التفتازاني عكس ذلك نظرا للأصل إذ الأصل في الخبر الصدق والكذب إذ الأصل في الخبر الصدق والكذب احتمال Fil عقلي khabari al-sidku. Al-aslu mubtada, as-sidku tu khabar dia. Al-aslu fil khabar as-sidku. إذ الأصل في الخبر الصدق والكذب احتمال عقلي والأول أقعد نظرا لتعريفه وإن تبعت السعد في اللب. Okay. Madlul khabar pula. Ai madlulul khabari fil isbat. Madlul khabar pada pengisbatan. Ialah al-hukmu bin nisbah. Hukum dengan berlakunya penisbahan. Hukum dengan berlakunya penisbahan dalam khabar. Fil kharij. Pada kharij. Hukum bin nisbah fil kharij. Hukum dengan berlakunya nisbah pada kharij. Contoh qiyami zaidin fi qama zaidun. Qama zaidun tu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Apa madlul qama zaidun? Madlulnya ialah kita menghukumkan dengan nisbah. Nisbah apa ni? Nisbah qiyam bagi Zaid. Maka kita mengatakan dalam qama zaidun kita menghukumkan dengan qiyami zaidin. Kita menghukumkan dengan qiyami zaidin. Jadi madlulnya ialah hukum dengan nisbah. La wuku'uha, bukan berlaku tu. Madlul khabar tu bukan berlaku sungguh tu. Tapi hukum dengan nisbah. La wuku'uha, bukan berlaku sungguhnya nisbah tersebut tu. Ai la subutuha fihi subutun nisbati fil waqi' fil khariji. Tapi madlulnya lah hukum tu. Wa illa, jika tidak, ai walau kana madluluhu wuqu'aha fihi ay fil kharij. Jika tidak dengan bahawa bi ankana madluluhu wuqu'aha fil kharij fihi fil kharij, dengan bahawa madlul bagi khabar ialah berlakunya nisbah pada kharij, lam yakun kadhiba, maka tidak berlaku dusta. Lam yakun kadhiban, lam yakunil wajhu kadhiban. Al wajhu la yahtamilu kadhiban. Lam yakun kadhiban. Al wajhu lam yahtamil kadhiban, maka tidak menanggung wajah dusta. Lam yakun kadhiban, lam yakun kadhiban, al wajhu lam yahtamil kadhiban. Dengan bahawa wajah tidak menerima dusta. Maksudnya kita kata al khabar tu ma yahtamilu sidqa wal kazib kan. Andai kata madlul khabar ialah nisbah pada kharij, maka tidak ada wajah penerimaan bagi dusta. Sebab asal sesuatu tu makna yang berlaku, maka dilihat kepada keberlakuan dulu. Maka menanggung dusta tu benda yang
susah dan tak ada wajah sebab melihat kepada realiti. Jadi sesuatu yang menanggung benar atau salah ialah hukum. Hukum tu terima betul atau salah. Bukan berlaku nisbah pada wakil. Berlaku nisbah pada wakil makna melihat kepada wakil. Kalau kita kata madlul khabar tu ialah berlakunya nisbah pada wakil. Kalau gitu tak ada wajah untuk tanggung dusta, untuk menanggung khabar itu berdusta. Sebab itu yang boleh tanggung dusta ialah penghukuman kepada nisbah tu. Kita menghukumkan nisbah tu berlaku atau tidak, tu boleh jadi berlaku dusta ataupun berlaku benar. Beza sikit ya. Okey. Jadi hukum atas nisbah pada kharij ataupun khabar itu ialah berlaku nisbah pada kharij. Jadi katanya kalau khabar itu berlaku nisbah pada kharij maka tidak ada ihtimal untuk kasih. Kerana kharij itu asal, maka apa yang berlaku pada kharij itu khabar, maka macam mana boleh ada pendustaan sebab yang asalnya ialah berlakunya pada kharij. Tapi kalau hukum ni boleh terima betul ataupun boleh terima dusta. Wa hadha ma rajjahahu al-Imam Razi wa ghairuhu. Ini pandangan yang ditarjihkan oleh Imam Razi dan selain daripada Imam Razi. Okey. Kalau tengok nota kaki nombor 1 lah. Imam Razi dalam Mahsul dia kata, al-mas'alatu rabi'ah. Idza qala al-qailu al-'alamu hadithun. Madlulu hadzal kalam, madlu bagi kalam ni hukmuhu bi thubutil huduth lil alam. La nafsu subutil huduth lil alam. Bukan diri sabit betulnya baru bagi alam, tapi hukum tu. إذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم الحادث كان العالم محدثا لا محالة. Kalaulah madlul bagi kalam kita itu ialah realiti, sabitnya baru bagi alam, maka sekira-kiranya ada perkataan kita kata Allah halim, maknanya Allah tu maha betul, maknanya tidak confirm lah alam itu baharu. Sebab dia tak boleh terima nakik, tidak boleh menerima kazib. Tak? Tidak boleh menerima kazib. Padahal kita kata khabar itu boleh menerima kazib. Maka yang dilihat pada madlul khabar ialah hukum, bukan pada realiti berlaku pada nisbah itu pada kharij. Fa wajaba alla yakuna al-kadhibu khabaran. Maka tentulah kazib itu bukan khabar. Kazib itu bukan khabar. Sebab dia khabar dia tak boleh terima kazib. Tengok cara dia istidlal tu. Cara dia istidlal macam mana? Dia istidlal bagi pandangan dia. Okey. Pandangan Razi. Walakin rajjaha Sa'duddin Taftazani rajjaha aksa zalika. Dia mentarjihkan lawan bagi demikian itu. Okey. Kenapa? Nazaran lil asli, kerana melihat pada asal. Melihat kepada asal. Idil aslu fil khabar, kerana asal pada khabar, pada penyataan asliku. Asal pada penyataan ialah benar. Wal kadhibu ihtimalun aqli. Dusta tu hanya ihtimal akal saja. Jadi asal pada ayat, mula-mula kita kena i'tikad betul dulu. Dusta tu ialah ihtimal akal, andai kata dia tidak betul patah. Gitu lah. Nampak tak? Maknanya madlul khabar ialah berlaku tak berlaku, nisbah tu pada hakikat luar, pada realiti. Itu pandangan Sa'duddin Taftazani. Wal awwalu aq'adu. Pandangan Imam Razi itu lebih aq'ad, lebih menurut kaedah. Nazaran li ta'rifihi, kerana melihat pada ta'rif khabar. Kama yahtamilu sidq wal kadzib, maka pandangan Imam Razi itu lebih aq'ad, lebih mengikut kaedah. Wa in taba'tu Sa'da fil lubbi, walaupun aku mengikut pandangan Sa'duddin dalam kitab Lubul Usul.
Dalam lubul usul dia sokong Pandungan Sa'duddin dan Ustazah ni pula. Jadi dia tulis ni dalam keadaan dia tahu lah. Dulu aku kata lain. Dia kata lain. Tak. Sini aku kata lain. Bukan dia tak tahu. Bukan dia lupa. Jadi adalah mungkin sebab-sebab dia tarjihkan di sana. Tapi makna benda ni benda yang halus je lah. Benda yang kecil je lah. Sama ada hukum atau nisbah atau tu. Maka boleh jadi belaka. Ihtimal belaka. Maknanya ni, yang ni ada wajah. Yang sana pun ada wajah. Okay. Okey, sambung. ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال. Jadi di sini hak disebut dalam lubul usul kan. Disebut dalam lubul usul. Tengoklah tu qala fi syarhil lub madlulul khabar al isbat ay madlulu ma sadaqahu subutun nisbah fil kharij. Ka qiyami zaidin fi qama zaidun wa hadha ma rajahu Sa'd Taftazani wa radda ma adahu lal hukmu biha, bukan menghukumkan dengan nisbah tu. Wa qila huwal hukmu biha wa rajjahahu al aslu, dah mentarjihkannya oleh al aslu. Al aslu apa dia? Al aslu fil khabari as-sidqu. Ha? Al aslu fil khabari as-sidqu. Rajjahahu al aslu. Lubul usul mukhtasar pada apa? Jamu' jawami' Imam Suki. Walaupun al-asal mentarjihkan pandangan sebaliknya, wifaq lil Imam Razi ma'a mukhalafatihi lahu fil kitabil awal wa haitsu ja'ala thamma madlul al-lafzi al-ma'na al-khariji dun al-ma'na dhihni. Okay. Jadi situ maknanya Tuan Syekh kita Syekh Zakaria dia maklumlah bahawa di sana dia tak ditarjih pandangan Sa'duddin, sini dia tarjih pandangan Imam Razi. Okey, wa yuqasu بالخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال على الأول مدلوله الحكم بانتفاء النسبة لا عدم وقوعها. Okey, dan dikiaskan dengan khabar pada isbat al-khabar fi nafi. Penyataan pada pengisbatan, penyataan pada nafi. Penyataan pada nafi ni dikiaskan dengan penyataan pada isbat. Kita bincang penyataan pada isbat kan? Isbat hukum. Maka fayuqalu 'alal awal, dikatakan atas yang pertama. Pandang pertama tu yang Imam Razi katalah madluluhu al-hukmu bintifa'is nisbah. Madlul khabar pada nafi ialah hukum dengan intifai nisbah, la adamu wuku'iha, bukan madlul pada penafian khabar tu tak. Khabar pada nafi tu bukan maknanya tidak berlaku, tapi hukum dengan tidak berlaku. Jadi sama je lah cuma tadi bisubut, ni binafi bintifa. Okey. أقسام الخبر وينقسم أي الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه إلى ثلاثة. المتواتر terbahagilah yang qasimu terbahagi khabar bin nazari li umurin kharijatin, melihat kepada perkara-perkara luar kepada tiga. Bukan li zatihi. Kalau khabar li zatiyah tanul kadhib wal kadhib, as-sidq wal kadhib. Ni bi umurin kharijah, perkara luaran, bilangannya, siapa yang berkata, maka dibahagikan kepada tiga. Di sini melihatkan kepada bilangan lah ni. متواتر معنى أو لفظا سمي بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي وهو أي دفعة. دفعة boleh daf'ah. وهو أي المتواتر أن يرويه جماعة أقلهم 5 على الراجح يستحيل أن يمتنع عادة تواتؤهم أي توافقهم على الكذب. Okey, dibagi pada tiga. Pertama mutawatir. Mutawatir maknan atau lafzan. Umumlah ni. Mutawatir makna
atau mutawatir lafzon, lafaz dia sama sebiji. Yang keduanya yang pertama tadi mutawatir makna tu maknanya sama walaupun lafaz berbeza. Dinamakan summiya bidzalika, dinamakan mutawatir dengan mutawatir itu li'annahu la yaqa'u duf'atan, kerana dia tidak berlaku sekaligus. Tawatara berturut-turut. Dia tak berlaku sekaligus. Bukan sekali je. Bal ala ta'aqubi, bahkan ta'aqub, selepas mengiringi. Wa tawali, tawali makna datang mendatang. Ta'aqub, mengiringi. Hak ni iring hak ni, hak ni iring hak ni, hak ni. Jadi tu nama tawatur tu. Dari segi munasabah tasmiyah tu. Wa huwa ay mutawatiru an yarwiyahu. Ni takrif dia. An yarwiyahu jama'atun. Dalam kurungan tu takrif lah. Al-mutawatir huwa ma rawahu jama'atun yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. An yarwiyahu jama'atun, meriwayatkannya oleh sekumpulan. Sekumpulan tu banyak mana? Aqalluhum khamsatun. Paling kurang 5. Ala rajih, atas yang rajih paling kurang 5. Paling kurang ala rajih. Syekh Yasin sebut tak? Sebut apa Syekh Yasin? Ala khamsah tu. Ala rajih sebut mana? Tu tak ada. Ala rajih tu. Ala rajih makna adat dia 5 lah. Sebab apa? Sebab bilangan saksi zina 4 orang, dan 4 orang ni yahtaj ila tazkiyah. Bahawa seorang tu adik. Lepas orang yahtaj ila tazkiyah, makna lebih ada 4 tu dikira amal dah. Waktu ana ingat ana soal Syekh Saud gitulah. Saya ingat khulasahnya. Bab 2-3 kali ana soal ni dalam beberapa siri-siri pengajian. Bab dulu ingat 4 je. Ada dalam kitab Lumbul Usul, dalam kitab usul lain paling, tapi maknanya ia 5. Syekh Zakaria kata 5. Apa sebabnya? Kerana syuhud dalam zina tu 4. Dan mereka ni perlu kepada tazkiyah. Makna setiap seorang tu sah menjadi saksi. Maka perlu pada tazkiyah. Lebih pada tu dikira paling kurang bilangan tawatur lah. Ala rajih. Ala rajih. Okey. Kemudian yastahil, iaitu yang mana bilangan itu yastahil ayyam tani'u adatan, yang terhalang pada adat, tawatu'uhum, bersepakat mereka. Tawatu' ni makna mereka ni bersepakat, ay tawafukuhum, bersepakat mereka alal kadhib, bilangan yang mana pada adat mustahil mereka berdusta. Sebab tu kalau ingatnya dalam beberapa kitab-kitab mustalah lah, kitab mustalah bila bincang mutawatir, dia kata adatnya rasa lebih ada 10 saja. Tak? Ingat tak? Rasanya lebih pada 10. Cuba tengok balik lah. Tapi ini atas kau masyaina ala qaul usuliyyin. Usuli. Rasanya dalam segi ilmu hadis mungkin mereka ada pentarjihan sendiri. Jadi sebab mustahil tawatu'. Tapi memanglah kebanyakan hadis mutawatir ni memang bilangannya lebih dah daripada 5. Bilangan yang mana lebih pada 5 dah lah. Okey. Bilangan yang mustahil untuk mereka bersepakat. Kemudian syurutul mutawatiri wa syurutuhu arba'atun ithnani wa fi nuskhatin wa syartuhu ithnani fi sami'i lahu wa huwa alla yakuna 'aliman bihi daruratan listihalati tahsilil hasil. Okey, syaratnya ada 4. Syarat mutawatir ada 4. Isnan 2, wa fi nuskatin syartuhu isnan.
Syaratnya dua. Fis sami'i, pada sami' lahu, bagi khabar mutawatir, wa huwa alla yakuna aliman bihi. Orang yang mendengar khabar itu bahawa dia tidaklah mengetahui dengan perkara itu daruratan, secara daruri, tanpa perlu fikir, tanpa perlu tahu, belajar. Benda yang telah tahu serta merta darurah, tanpa perlu fikir. Kalau benda ini dihasilkan maklumatnya secara darurah, maka benda ni tak dikira mutawatir. Dia tidak tergolong dalam kategori mutawatir, walaupun dia qat'iyat kerana daruri. Benda tu daruri, qat'iyat, membawa pada ilmu yakin, tapi bukan kategori mutawatir. Sebab benda ini daruratan telah tahu. Kenapa? Listihalati tahsilul hasil. Kerana mustahil tahsil hasil. Benda daruri, tak perlu orang ramai pun untuk mengatakan benda itu memang betul. Benda yang memang kita tahu. Tak, daruri. Contoh kita kata satu tu lebih kecil pada dua. Satu lebih sikit pada dua lah. Benda daruri. Perlu kebilangan yang ramai, yang lebih, yang mustahil dusta untuk mengatakan satu memang lebih kecil daripada dua. Satu memang lebih sikit pada dua. Tak perlu pun. Sebab tahsil hasil. Tujuan tawatur adat ni tujuan untuk memastikan bahawa khabar itu memberi yakin bahawa benar. Sekali benda yang telah yakin secara daruri, tak perlu pun untuk bilangan menguatkan bahawa dia itu betul. Kita nampak macam pelik tau. Tapi makna benda asas apa yang difikir ni berlaku sekarang. Macam kes apa nama ni, multiple gender yang ada di Amerika dan Barat ni kan. Kena ada orang beritahu, saya perempuan sebab orang beritahu saya perempuan. Ada gender ketiga tak? Saya menganggap diri saya perempuan, dan orang panggil saya perempuan, saya pakai perempuan. Tengok. Betul tak? Padahal nak identify gender dengan male dengan woman tu kan. Lelaki yang perempuan tu. Siapa apa nama ni perlu bilangan. Kerana kawan kerja saya mengiktiraf saya perempuan, maka saya perempuan. Tengok dia punya kadang-kadang apa ni, interview dan juga debate yang buat, memang macam tak tahu cara mikir dah. Tahu nak fikir benda dah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian قال الشيخ أبو القاسم علي بن الحسين الشريف المرتضى أي في العلم والعبادة، ولكنه كان معتزليا رافضيا كما قاله شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر، وألا يكون أي السامع معتقدا لنقيض ما يقتضيه الخبر إما لشبهة أو تقليد أو اعتقاد لاستحالة اجتماع النقيضين. okey, kata Syekh Abdul Qasim Ali bin Husain Syarif Asy-Syarif Al-Murtadha. Ali bin Husain bin Musa bin Muhammad Ibrahim Abdul Qasim, daripada cucu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, naqib keluarga At-Talibiyin. Ahadu a'immah fi ilmi al-kalam wal adab wa syai', tapi dia ni Mu'tazilah. Mu'tazilah. Wafat tahun 436. Okey. Jadi Asy-Syarif Al-Murtadha ni, Syarif Murtadha mana tadi? Katanya orang kata bahawa dialah yang menghimpunkan Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah yang nisbah pada Imam Sayyidina Ali tu, dia yang himpunkan. Ya. Jadi Syarif Al-Murtadha Murtadha ai fil ilmi, yang diredai pada ilmu dan ibadat. Makna dia memang makruflah orang yang ilmunya hebat. Ibadatnya memang ibadat kuat. Mu'tazilah ni kadang-kadang tak, ataupun Syiah ni kadang-kadang kuat ibadat dia. Tapi dia salahlah ibadat i'tiqad. Walakinahu kana mu'taziliyan, dia mu'tazilah, rafidhiyan, lagi pula rafidhi, makna Syiah pula. Cenderung pada rafidhi. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana ini yang dikatakan. Jadi Syekh apa nama ni,
Syekh Zakaria kata begitulah kata guru kami Hafidhu asrihi, hafiz pada zamannya, Syihabu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Zakaria Ansari ngaji dengan Ibnu Hajar Asqalani kan, yang anak murid Syekh Ibnu Hajar. Jadi Tok Guru kata Syarih Mu'tadha ni Syi'i, Rafidhi dan juga Mu'tazili. Apa dia? Dia syaratkan pada mutawatir wa alla yakuna as-sami'u, jangan adalah orang yang sami' mendengar khabar itu mu'taqidan li naqidi ma yaqtadihi al-khabar. Dia mengiktikadkan lawan apa yang dipaham daripada khabar, apa yang memahami akannya oleh khabar. Khabar ni kata gini, dia riwayat tapi pada dia ada iktikad. Kalau kita perhatikan ni macam pandangan mana ni? Mu'tazilah kan? Mu'tazilah as-sidqu kan syarat dua, mutabaqah dengan iktikad kan? Jadi kalau dak iktikad tak betul. Sebab itu disyaratkan Mu'tadha, Syarif Mu'tadha, dia apa nama ni? Dia syaratkan bahawa jangan orang yang meriwayatkan khabar mutawatir tadi dia mengiktikadkan lawan bagi maksud khabar. Sama ada imma li syubhatin, kerana berlaku syubhah dia tidak mengiktikadkan seperti mana maksud khabar, au taqlidin ataupun kerana taklid, au i'tiqad ataupun kerana i'tiqad. Kenapa? Listihalati ijtima'in naqidain, kerana mustahilnya berhimpun dua yang berlawanan. Okey. Dua yang berlawanan. Mana? Di khabar lain, di i'tiqad lain. Jadi macam mana nak kira mutawatir tu? Okey. Wathnani wallahu taala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Jadi hongilah dia wa alla yakuna mu'taqidun linaqidi tu seolah-olah macam ayan tafi' i'tiqaduhu al-mutabaqah. Macam tu lah. Ya makna ikut pandangan Jahil tu lah. Dia tak kira silkong lah. Jadi silkong macam mana meriwayatkan khabar mutawatir. Tawatir kan mendatangkan ilmu yakin. Jadi tak ada ilmu yakin kat situ. Dia sendiri tak yakin. Dia sendiri tak yakin. Walaupun dia yang diriwayatkan tu betul. Ya, sallallahu alaihi wasallam.